Dia kata alhamdulillah, nama dia Alim Lee. Dia baru 10 tahun masuk Islam. Dan umur dia 31 tahun. Jadi dia duduk di Pontian, Johor. Jadi dia belajar di Politeknik, dia kata. Di Politeknik Pasir Gudang. Jadi dia kata kawan dia datang jumpa dia dan dakwah dia. Bisu juga. Dakwah dia dan dia telah masuk Islam. Dan tuan-tuan yang mulia, dia tak sebutlah tapi saya cerita. Dan bila dia masuk Islam, maka mak dia telah halau daripada rumah. Mak dia kata apa tuan-tuan yang mulia? Mak dia kata kalaulah dia ni satu orang yang boleh dengar dan satu orang datang Islam, cerita agama tentang dia dan dia masuk Islam, mak dia boleh terima. Tapi dia kata macam mana kadang-kadang dia pekak, tak boleh cakap. Kemudian satu orang jumpa dakwah dia masuk Islam. Ni mak dia tak boleh terima. Dan dia kata apa tuan-tuan yang mulia? Dulu dia masuk Islam, kemudian mak dia telah halau dan mak dia telah bagi dua pilihan. Mak dia kata sama ada kau nak pilih agama baru ataupun kau nak tinggalkan keluarga ni. Maka dia pilih apa? Dia tinggalkan keluarga. Begitu kuat tuan-tuan yang mulia kan? 10 tahun dia baru masuk Islam dan dia duduk dengan kawan-kawan dia lah dekat pelajar-pelajar politeknik dekat rumah sewa sana. Dia sedang cerita tentang kebesaran Allah SWT. Abang pakai. Abang je pakai. Dan tadi saya terlupa, dia bagi tahu sepanjang dia buat usaha dakwah, dia telah keluar 7 kali 40 hari dan dia telah keluar 4 bulan satu kali di India, Pakistan dan Bangladesh. Pada tahun pada tahun 2012 dia telah keluar 4 bulan IPB dengan kawan rakan-rakan dia yang bisu lah. Jadi dia cerita tuan-tuan yang mulia, dia tak berapa sihat, tadi dia muntah-muntah. Dia telah cerita dakwah. Dia kata Allah SWT Maha Pencipta. Allah SWT cipta haiwan yang terbang di udara. Allah SWT cipta haiwan yang berada di lautan. Allah SWT cipta manusia. Bulan yang timbul menggantikan matahari, siang berganti malam, malam berganti siang. Haiwan yang berada di darat, di lautan, di udara. Dia kata Allah SWT cipta semua perkara. Sungai yang mengalir dari dulu sampai sekarang tak kering-kering. Allah SWT yang uruskan semua pentadbiran ni. Dan Allah SWT ciptakan apa? Ciptakan matahari yang panas. Matahari yang panas kadang-kadang kita pergi tempat sejuk, matahari yang ada yang sama tapi kita rasa sejuk. Jadi semua yang berada di alam ni dia kata ciptaan Allah SWT. Allah SWT ciptakan ular. Allah SWT ciptakan ular, dia kata tak ada kaki tapi Allah boleh bagi jalan. Allah SWT cipta, dia kata Allah SWT ciptakan semua perkara ni untuk kita renung akan kebesaran Allah SWT. Jadi dia cerita tentang mulia dekat Terengganu. Dia kata dekat Terengganu dulu pada tahun 80-an, sekitar 86 macam tu, pusat penyelidikan penyu di Terengganu. Dia telah buat satu penyelidikan atas penyu. Ni bentuk penyu. Dia cerita tadi kan. Jadi dia kata bila bulan 8 penyu akan datang ke pantai Rantau Abang untuk bertelur. Jadi pusat penyelidikan penyu Terengganu telah hantar beberapa orang pegawai untuk buat kaji selidik.
Maka sebelum penyu ni dah menetas dan keluarkan telur, sebelum penyu ni masuk dalam laut, dia kata penyelidik itu telah tampal satu pelekat keras yang menunjukkan bahawa ini adalah kajian kerajaan Malaysia. Dan dekat situ ada nombor untuk dihubungi. Maka penyu ini telah masuk dalam laut. Maka beberapa bulan kemudian negara Jepun telah hubungi kerajaan Malaysia dan bagi tahu penyu kajian kamu sekarang ada kat Jepun. Allah. Dan beberapa bulan kemudian selepas tu Amerika pula telefon bagi tahu yang penyelidikan kamu sekarang ada kat Amerika. Allah. Dan beberapa bulan selepas tu di Kepulauan Fiji. Penyu yang sedang kamu kaji ni sekarang ada kat Kepulauan Fiji. Maka tuan-tuan bila cukup bulan, cukup setahun, pada bulan 8, maka penyu yang tadi ni telah datang ke Malaysia balik, ke Terengganu dan untuk bertelur balik. Allahu Akbar kan. Jadi kata tuan-tuan dalam keadaan penyu ni tak tahu apa-apa. Tak tahu ilmu tentang maritim, tak tahu ilmu batu nautika, ilmu bearing. Tetapi tuan-tuan dia telah pergi ke negara dan akhirnya balik kat Malaysia balik. Siapa yang takbir ni tuan-tuan belia? Allah. Siapa yang pelihara, dia kata Allah. Dan apa terjadi pada telur dia pula? Kita dengar sambungan. Dan dia kata tuan-tuan bila telur ni cukup masa dia akan dia akan menetas. Maka bila dia menetas dia terus naik ke atas. Mana dia tahu atas tuan-tuan bila? Kenapa tak pergi ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke tepi, ke belakang? Maka dia terus naik atas. Bila sampai dia ke atas ni, anak penyu yang dah menetas ni terus berlari nak masuk dalam laut. Satu ekor anak penyu yang tak pernah lahir terus nak terjun dalam laut. Ini sebab kematian. Kenapa dia tak pergi ke kiri pantai, ke kanan pantai atau pergi ke darat? Tuan-tuan mulia, dia terus masuk dalam laut. Sebab apa tuan-tuan dia kata sebab Allah perintah, wahai penyu, kejayaan kamu dalam laut. Allah. Dekat situ ada abang kamu, ada bapa kamu, ada ibu kamu. Dia kata kalaulah kamu nak melawan takdir aku, kamu nak pergi kat darat, maka kamu akan gagal. Kamu akan dimakan oleh binatang, akan dimakan oleh haiwan-haiwan yang lain. Maka anak penyu cepat-cepat berlari masuk dalam laut. Sebab apa tuan-tuan mulia? Perintah Allah bagi tahu kejayaan kamu dalam laut. Begitu dia kata tuan-tuan mulia, kejayaan manusia ini Allah telah tetapkan dalam agama. Kalaulah manusia dia rasa dia nak hidup selain daripada kehidupan agama, maka dia akan gagal. Macam mana penyu tadi tuan-tuan mulia. Jadi tuan-tuan mulia Allah SWT, daripada zaman dulu sampai sekarang Nabi-Nabi membuat seruan bahawa kejayaan manusia dalam agama. Inilah kejayaan manusia yang sebenar tuan-tuan mulia. Kehidupan dia kat dunia, walau apa saja keadaan dia buat kehidupan agama dan kehidupan dia, maka dia adalah orang yang berjaya.